Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnianya. Dapat kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong dalam golongan para hamba Allah yang Allah berikan kelebihan-kelebihannya bagi sesiapa yang menuntut ilmu pengetahuan agama, niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan bagi sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah berkehendakkan kepadanya kebaikan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kefahaman agama. Jadi untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kita kena kembali ataupun berusaha mempelajari daripada dua sumber yang utama di dalam Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kembali pengajian kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ini satu kitab yang dihimpunkan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para salafus salih oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi ulama ini dikenali dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di kitab Al-Adabul Mufrad ini ada satu kitab yang dihimpunkan dalamnya hadis-hadis Nabi dan athar para salafus salih yang berkaitan dengan akhlak dan adab sebagai seorang Muslim. Jadi kita nak berakhlak, nak beradab pun menurut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita pada kali ini insya-Allah kita akan sambung, iaitu satu bab yang berkaitan dengan bab kafaratil marid. Itu bab pada menyatakan kafarah. Kafarah ini maksudnya dalam bahasa Melayu kita ialah penghapus dosa. Bab penghapus dosa bagi orang-orang yang kena sakit. Jadi hadis dalam bab ini disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, iaitu hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, iaitu hadis ke-492. Baik, hadis ke-492 ini disebutkan di sini iaitu hadis marfu'. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Malik ibn Amrin qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Amri ibn Halhalah an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala hammin wala haznin wala ada wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu.
Jadi hadis ini adalah hadis marfu'. Maksud hadis marfu' ni maksudnya sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Bukhari, dan juga diriwayatkan hadis ini juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihul Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada yang menimpa seseorang muslim yang berupa kesusahan, kepenatan, kesakitan, kekecewaan, kesedihan, gangguan yang menyakitkan atau mendukacitakan dirinya, sehingga duri yang menusuknya ataupun duri yang menyucuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan sebabnya sebahagian dari dosa-dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat daripada zahir hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilat ataupun kelebihan orang yang ditimpa sesuatu yang berupa kesusahan ataupun keletihan, kesakitan, kekecewaan, kesedihan, termasuk juga gangguan yang menyakitkannya, sesuatu yang mendukacitakannya, sehingga duri yang menusuk dirinya ataupun sesuatu yang mencederakan dirinya, itu adalah penghapusan ataupun disebut di dalam hadis ini sebagai kafarah, penghapusan dosa buat dirinya. Ini untungnya bagi kita yang bergelar Muslim, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang utama, yang pertama sekali untuk kita dapat kelebihan ini ialah hendaklah dia itu seorang Muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada syirik di dalam dirinya. Maka segala musibah yang menimpa dirinya berupa kesakitan, kekecewaan, orang menyakiti dirinya, ataupun dia terjatuh menyebabkan dia cedera, ataupun ada orang yang mencederakannya, itu semua adalah kafarah, penghapusan dosa buat dirinya. Ini untungnya kita menjadi seorang Muslim yang bertakwa, yang beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan ini Allah khususkan buat kita saja yang bergelar Muslim dan ada sifat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini untungnya kita sebagai seorang Muslim mukmin yang beriman. Jadi hadis ini, kelebihan ataupun fadilat bagi orang yang ditimpa segala jenis bentuk kesakitan pada dirinya. Yang mana hadis ini ulama menyebut syarahnya, yang pertama, hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawasanya sesuatu yang menimpa seseorang Muslim adalah penebus dosa-dosa yang dia lakukan dan penebus dosa-dosa maksiat yang dia lakukan, hingga akan tusukkan duri sekalipun yang mengenal dirinya adalah penghapus dosa-dosanya. Yang itu yang kita kena rasa bahawasanya betuhnya kita ni kerana Allah telah jadikan kita ni seorang Muslim, seorang yang Islam, beragama Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat
seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan petunjuk Allah daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini juga memberi khabar gembira bagi kita ni sebagai kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darajat hambanya yang ditimpa kesakitan. Darajatnya diangkat, dihapuskan dosanya, bertambah pahalanya dengan adanya berbagai penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan juga musibah yang Allah timpakan kepada dirinya juga adalah menghapus dosa. Dan termasuklah kesulitan ataupun khususan dunia yang ia tempuh. Itu semua adalah menghapus dosa buat diri seorang muslim. Jadi bagi kita yang ditimpa sakit, ada orang yang kena 3 serangkai penyakit, 3 serangkai, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit jantung, tambah satu lagi sekarang ni penyakit kanser, 4 serangkai. Boleh jadi 5 serangkai, 6 serangkai. Dia berkait paut di antara sakit itu dengan sakit-sakit yang lain. Jadi kita sebagai seorang muslim yang sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita kena merasakan bahawa itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kasih sayang buat diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa insaf, kita kena rasa bahawasanya ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kesakitan. Jadi kita kena ada kesabaran di dalam diri kita. Dan bagi kita yang kadang-kadang sakit, dan hanya sakit-sakit yang ringan seperti demam panas, selsema, yang dengan insya-Allah dengan izin Allah kita makan ubat, dia sembuh. Dan bagi kita yang dalam keadaan sihat, kita diajak oleh Nabi SAW supaya sentiasa meminta kepada Allah supaya kita ni sentiasa diberi nikmat sihat. Seperti satu doa yang diajak oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengajarkan kita ni sebagai umatnya supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Baca doa tersebut sebanyak 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Seperti mana doa yang berbunyi, Allahumma inni, Allahumma afini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita la ilaha illa anta. Kita baca berapa kali? 3 kali. Seperti yang Nabi ajak kita baca macam mana? Allahumma inni, Allahumma afini, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau sihatkanlah tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau afiatkanlah, sihatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau sihatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembahan melainkan Engkau. Ini satu doa yang diajar oleh Nabi SAW yang dianjurkan dalam hadis tersebut supaya kita baca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Jadi doa ini boleh kita cari di dalam internet, laman-laman web yang ada dalam internet. Boleh kita cari doa ini beserta dengan maknanya, kita hafaz dan kita amalkan. Doa untuk kita minta sihat, sihat tubuh badan, sihat pendengaran kita, sihat mata kita. Kerana ada orang yang ditimpa penyakit telinga, menyebabkan pendengaran dia rosak. Ada orang ditimpa penyakit jangkitan mata dan sebagainya, menyebabkan penglihatannya rosak. Jadi kita ni kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah sihatkan kita. Dan jika kita ditimpa penyakit, maka kita berusaha
mencari ubatnya. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita disuruh berusaha supaya kita ini sentiasa sihat. Jika diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit, maka itu adalah penghapusan dosa. Jadi kita kena ingat, selain itu bukan saja sakit yang menimpa diri kita penghapus dosa kita, Nabi SAW juga memberitahu dalam hadis ini, jika sesuatu yang kita hadapi itu berupa sesuatu yang boleh kita ni berasa sedih di atas sesuatu yang menimpa kita, maka itu adalah penyucian dosa juga. Ada sesuatu yang kita lakukan menyebabkan diri kita ni berasa letih, lelah, maka itu adalah juga penghapusan dosa. Jadi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena merasa beruntung kerana kita akan mendapat kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi kita jangan susah hati. Dan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini juga, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-493, yang mana hadis yang ke-493 ini adalah asar sahabah. Dia adalah asar sahabah, yang mana ulama menyebutkan di sini dia sebagai hadithu mauquf. Hadithu mauquf ni maksudnya sanadnya hanya sampai kepada sahabat saja. Maksudnya sesuatu ini disebut oleh sahabat, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sanad hadis mauquf ini dia adalah sahih, yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam kitab yang kitabnya Syu'bul Iman. Syu'bul Iman. Jadi hadis ini disebutkan di sini hadis mauquf. Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik ibn Umair an Abdurrahman ibn Sa'id an abihi qala kuntu ma'a Salman wa'ada maridan fi Kindah falamma dakhala alaihi qala abshir fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffarah wa musta'taban wa inna maradal fajir kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursila. Baik, asar ini daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdurrahman bin Sa'id radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan daripada ayahnya, yang menceritakan, dia kata, aku pernah bersama Salman radhiyallahu anhu. Salman radhiyallahu anhu ketika itu dia menziarahi seorang pesakit. Salman radhiyallahu anhu ketika itu dia menziarahi seorang yang sakit di satu tempat yang bernama Kindah. Di satu tempat yang bernama Kindah. Ketika dia masuk ke tempat tersebut, dia menemui orang yang sakit itu. Lalu dia berkata, sahabat ni Salman radhiyallahu anhu, dia berkata kepada orang yang sakit tu, Salman kata, gembiralah kamu, bergembiralah, kerana sesungguhnya sakit seseorang yang mukmin itu, seorang yang mukmin, yang beriman, yang mentauhidkan Allah itu, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya kafarah, iaitu penghapusan dosa dan keinsafan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seseorang tu sakit, dia berasa insaf. Ada orang dia sakit, dia teringat dosa-dosa yang telah dia lakukan, menyebabkan dia berasa insaf di atas perbuatan yang dia lakukan. Manakala sakit seseorang yang fajir, iaitu yang fajir, yang zalim pula, yang tak beriman, seperti seekor unta yang ditambat oleh tuannya, kemudian dia melepaskan unta tersebut, sedangkan unta itu tidak mengetahui kenapa ia
diikat, ditambak, dan kenapa ia dilepaskan. Ini keadaan orang yang sakit tapi tak beriman. Dia tak tahu tujuan apa ni dia kena sakit pasal apa. Dia berkeluh kesah malangnya, aku pasal apa lah aku sakit, tak guna sungguh aku sakit. Ini kalam-kalam yang akan keluar daripada mulut lidah orang-orang yang tak beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena berasa cukup beruntung. Aku dilahirkan sebagai seorang muslim dan aku dituntut supaya aku ni menjadi seorang yang beriman, yang mukmin, dan aku akan mendapat kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi sikap sahabat ni seperti mana ditunjukkan oleh Salman radhiyallahu anhu adalah satu sikap yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Ketika mana dia menzahiri seorang yang sakit, dia membawa khabar gembira kepada orang yang sakit, supaya orang yang sakit itu berasa bahawasanya sakit yang Allah berikan kepadanya adalah penghapusan dosa buat dirinya, supaya orang yang sakit itu merasa lebih sabar, lebih gembira dengan kesakitan yang Allah berikan kepadanya. Di samping itu juga, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menziarahi orang yang sakit, hendaklah kita berdoa supaya Allah sembuhkannya, seperti mana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan Nabi menunjukkan contoh tersebut ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk di bahagian kepalanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca satu doa. Dibaca doa itu sebanyak 7 kali. Siapa yang menetapkan 7 kali ini untuk dibacakan doa tersebut? Ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu doa yang berbunyi, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyahu. 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 Yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebanyak 7 kali. Apa maksud doa ini? Nabi membaca As'alullahal azim. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau, Tuhan yang Maha Agung, iaitu Allah yang Maha Agung. Rabbal arshil azim, Tuhan arash yang agung. An yashfiyaka, supaya ia menyembuhkan engkau. Boleh kita tukarkan domir yang di hujung tu, sama ada an yashfiyahu ataupun an yashfiyaka ataupun an yashfiyaha. Itu dibolehkan insya-Allah. Seperti mana kita melaksanakan solat jenazah, kita boleh membaca Allah maghfir lahu untuk jenazah yang lelaki, kita boleh baca Allah maghfir laha untuk jenazah yang perempuan. Jadi itu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu menyebut ayashfiyahu, supaya Allah menyembuhkannya. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil contoh daripada Nabi, dan kita kena ambil fahaman itu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita ni nak menziarahi orang yang sakit. Jadi Nabi dia tunjuk kepada sahabat cara dia menziarahi orang sakit, dan sahabat mendetailkan cara tersebut untuk kita pula. Jadi seperti mana perbuatan Salman radhiyallahu anhu ni, maka dia memberi khabar gembira kepada orang yang sakit. Jadi dalam asar ini, dia memberi pengajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya dia menganjurkan kepada kita ni supaya kita ni menziarahi orang yang sakit dan mengunjungi saudara kita yang seagama yang sedang sakit. Dan kita juga boleh mengunjungi orang yang sakit yang bukan Islam.
Ini tidak dilarang dalam agama. Seperti mana contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi pernah menziarahi bapa saudaranya yang belum memeluk Islam, yang bernama Abu Talib. Yang mana Nabi SAW pernah menziarahinya dalam keadaan dia nazak. Dan sempat lagi baginda Nabi SAW berdakwahkan dakwah tauhid kepada ayah saudaranya yang bernama Abu Talib ketika dalam keadaan nazak. Dia berkata kepada ayah saudaranya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pakcikku, ucapkanlah kalimah syahadah la ilaha illallah. Dia mendakwahkan ayah saudaranya. Dan kita juga boleh melakukan seperti mana dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang dianjurkan oleh agama. Yang kedua, sakit ini dia adalah penghapus dosa, seperti yang diberitahu oleh Salman radhiyallahu anhu kepada hamba Allah yang dia ziarah ketika sakit. Dan dia adalah penyebab, sakit itu adalah penyebab yang boleh kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, banyak hadis-hadis yang sahih yang begitu jelas sekali menunjukkan bahawa seseorang yang akan mendapatkan pahala ketika dia mengalami sesuatu musibah berupa sakit dan sebagainya, seperti mana kita baca tadi. Jadi ini adalah pengajaran buat kita semua. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita mengambil manfaat dari apa yang disebut oleh Nabi tentang sakit dan daripada apa yang disebutkan oleh sahabat tentang kelebihan orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin, orang muslim yang mukmin, yang beriman, yang benar-benar beriman, dia tidak ada istilah kecewa dalam hidupnya ketika mana Allah uji dia dengan kesakitan. Walaupun Allah tak uji sakit itu pada dirinya, sakit itu menimpa anak dia yang dia sayang, itu juga adalah penghapusan dosa buat dirinya. Kerana dia menerima kesedihan, dia menerima kesusahan disebabkan kesakitan yang menimpa anaknya. Seperti mana hadis yang umum yang kita baca tadi, seorang mukmin itu, seorang muslim yang mukmin yang beriman itu ditimpa sesuatu musibah berupa kesakitan, kesusahan, kesedihan, gangguan dan sebagainya yang menyakitkan dirinya. Itu semua adalah penghapusan dosa buat dirinya. Jadi orang mukmin ni hidupnya sentiasa berasa bahagia, gembira, dan dia redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, sama ada kebaikan, kebahagiaan ataupun kesakitan yang menimpa dirinya. Jadi mereka tidak ada duka cita. Jiwa mereka sentiasa tenang. Dan mereka diberi kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri mereka. Kalau bahasa mudah kita kata, dia hidup dia tak kalut. Tak kalut seperti mana orang lain yang tak beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak lagi hadis-hadis yang dibawa di sini berkenaan dengan perkara ini. Dan saya ingat yang terakhir di sini boleh saya baca satu hadis lagi. Hadis yang ke-494. Hadis yang ke-494 ini juga adalah hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Musnadnya, termasuk juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, termasuk juga Ibn Hibban Al-Hakim. Di hadis ini hadis marfu'. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad qala akhbarana Adi ibn Adi an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma alaihi khati'ah. Jadi hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yazalul bala, sentiasalah ujian bala itu menimpa seseorang yang beriman di kalangan lelaki dan perempuan yang beriman pada jasad mereka. Ujian itu, bala itu menimpa jasad mereka, pada diri keluarga mereka,
diri mereka, keluarga mereka serta hartanya, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tanpa ada dosa sedikit pun. Ini juga adalah kelebihan buat mereka yang mukmin dan mukminah, seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman. Mereka tetap akan diuji. Kita semua tetap akan diuji. Diuji pada diri kita dengan suatu bala musibah, pada ahli keluarga kita, pada harta benda kita. Semua itu adalah penyucian dosa, dan sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ni tak bawa dosa dah. Ini satu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun musibah yang menimpa kita, kita jangan susah hati. Bagi mereka yang terkena wabak seperti dalam keadaan sekarang ni yang kita hadapi, COVID-19, jangan susah hati. Jika Allah takdirkan dia masih panjang umur lagi, dia akan hidup, dia akan sihat kembali. Dan masa dia sakit itu adalah penghapusan dosa buat dirinya. Dan bagi sesiapa yang telah sampai ajalnya, Allah ambil dah diri dia itu ataupun dia sampai ajal, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu adalah rahsia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai hamba-Nya tidak mengetahui. Jadi saya ingat setakat itu dulu yang dapat kita kongsi bersama, sedikit ilmu yang dapat saya petik daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan apa yang dapat saya petik daripada asar ataupun kata-kata sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan apa yang disyarahkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat daripada ilmu tersebut, dan kita jadikan dia sebagai sesuatu yang kita boleh letakkan ilmu tersebut dalam jiwa kita dan menjadi pegangan hidup kita, dan kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang beriman, berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi saya sudahi tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnia-Nya. Sekali lagi kita bertemu di dalam sesi ini, yang mana insya-Allah pada kali ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu satu kitab yang dihimpunkan dalamnya berkaitan dengan akhlak dan adab sebagai seorang Muslim, yang mana kitab ini disusun, dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. InsyaAllah pada kali ini kita akan masuk dalam satu bab, iaitu bab qabulil hadiyah, iaitu bab pada menyatakan menerima hadiah. Jadi menerima hadiah ini, memberi hadiah, menerima hadiah ada di dalam Islam. Islam telah mengajarkan umatnya supaya kita ini memberi hadiah kepada saudara-saudara kita. Jadi apa tujuan kita memberi hadiah ni? Apa ada hikmah apakah, kebaikan apakah yang ada di dalam bab ini? Jadi kita lihat di sini satu hadis yang dibawakan di sini, yang mana hadis ini disebut oleh ulama sebagai hadis yang hasan li ghairihi. Hadis ini berdarjat hasan li ghairihi. Jadi hadis ini hadis marfu', hadis yang marfu' juga. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Dhimam
ibn Ismail qala sami'tu Musa ibn Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu tahadu tahabbu. Jadi hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni nama sebenarnya ialah Abdurrahman ibn Sakhr. Nama sebenarnya Abdurrahman. Jadi dia mendapat gelaran Abu Hurairah. Abu itu maksudnya ayah. Hurairah itu adalah anak kucing betina. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi yang mulia ini, antara banyak sahabat-sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi, yang bersama dengan Nabi, yang paling banyak menghafaz hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia seorang yang rajin menuntut ilmu agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada sikap seperti mana sikap yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sentiasa rajin menuntut ilmu pengetahuan agama. Tidak ada istilah jemu. Tidak ada istilah jemu dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang mudah jemu ni, maka ilmu tu tidak akan datang dalam dirinya. Ilmu wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah tidak akan datang dalam dirinya. Kalau bahasa Melayu kita kata apa? Pergi mengaji pun hangat-hangat tak ayam ya. Pergi mengaji sat, lepas tu rasa jemu, dia tinggal terus. Kalau hak jenis sat mai, sat tak mai, tapi dia maintain lah, mai lah juga, tak tinggal. Ni tak, mai sekali, lepas tu tak mai terus. Ini bahaya. Ini bahaya. Kerana menuntut ilmu pengetahuan agama yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah satu kewajipan yang diwajibkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Seperti mana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni satu kewajipan buat seorang muslim, wajib. Bila wajib, kalau sengaja meninggalkan, tak belajar ilmu agama, maka dia berdosa, dosa yang besar. Jadi di sini dia sebut hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, Nabi kata, salinglah kamu memberi hadiah. Hendaklah sesama kamu ni saling memberi hadiah. Itu maknanya. Hendaklah sesama kamu saling memberi hadiah. Kita bagi hadiah dekat dia, dia pun akan bagi hadiah dekat kita. Tetapi jika kita bagi hadiah, kita jangan niat untuk dia bagi hadiah kita pula. Kita bagi kerana Allah. Kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan hadis ini. Nabi kata, dengan kita memberi hadiah ni, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Maksudnya, untuk nak dapat rasa kasih sayang, saling cinta mencintai sesama orang beriman ni, dia kena saling memberi hadiah. Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tanya orang awam ni siapa pun, suka tak kalau dapat hadiah? Semua orang suka. Ini fitrah yang ada di dalam diri manusia. Tak kira sama ada dia orang yang Islam ke, bukan Islam ke. Semua manusia suka diberi hadiah. Jadi hadis ini ajak kita bermuamalah dengan manusia, nak ambil hati manusia itu dengan cara kita memberi hadiah. Dan ulama mensyarahkan hadis ini, dia menyebut bahawasanya hadis ini merupakan galakan supaya kita ni saling memberi hadiah sesama kita ni, iaitu sesama saudara kita yang seakidah. Kerana hadiah dapat menambahkan kasih sayang, menambahkan kasih sayang, melembutkan hati saudara kita, dan dapat menghilangkan kekotoran yang ada di dalam hati. Dapat menghilangkan sesuatu yang tak betul dalam hati. Jadi ini yang dianjurkan oleh Islam. Jadi orang kata apa, kita berbuat baik kepada orang rasa bosnya hamba Allah ni, kita sebagai hamba Allah ni, orang anggap kita seorang yang cukup baik, dan orang rasa aku ni sebenarnya telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahabat yang baik. Dia sampai ke tahap yang seperti itu, dia rasa baik.
Dia rasa dirinya ni orang yang baik, sahabat yang baik. Dia rasa kawan tu itu adalah kawan yang baik. Dan orang yang suka memberi hadiah kepada orang ni memang orang suka dia, orang sayang dia. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang suka memberi hadiah kepada orang yang lain. Dan disebutkan juga di sini satu asar yang disebut sebagai hadithul mauquf. Yang mana hadithul mauquf ini dia adalah asar sahabat. Hadithul mauquf disebutkan di sini, haddatsana Musa qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit qala kana unasun yaqulu ya baniyya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Asar ni daripada Thabit, dia menceritakan bahawasanya Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Anas berkata, iaitu berkata dalam rangka membeli, dalam keadaan dia memberi nasihat kepada anak-anaknya. Dia kata, Anas radhiyallahu anhu kata, dia kata, wahai anak-anakku, selalulah kamu itu saling berbelanja, memberi sesama kamu, maksudnya memberi hadiah sesama kamu. Hendaklah kamu saling memberi hadiah sesama kamu, kerana sesungguhnya ia akan lebih menambah kasih sayang sesama kamu. Menambah kasih sayang sesama kamu, mengeratkan hubungan silaturahim, insya-Allah, dengan berkat kita mengamalkan petunjuk daripada Nabi SAW dan nasihat daripada sahabat seperti Anas radhiyallahu anhu. Ini cara kita nak ambil hati manusia. Kerana fitrah manusia, dia suka mendapatkan sesuatu daripada orang lain, berupa pemberian hadiah. Bukan kerana memberi hadiah itu untuk rasuah dan sebagainya, bukan. Maksudnya nak ambil hati, sebab fitrah manusia dia seperti itu dan diraikan dengan hadiah. Dan dalam bab ini disebut di sini, iaitu bab berkaitan dengan memberi hadiah ini ataupun menerima hadiah ini. Dimasuk pula satu bab di sini dalam hadis yang ke-596, hadis yang seterusnya yang kita akan baca di sini. Hadis yang ke-596 di sini, iaitu hadis ini adalah hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi. Dia masuk dalam bab man lam yaqbalil hadiyah lamma dakhala al-bu'd fi nas. Ini bab pada menyatakan orang yang tidak menerima hadiah ketika dia rasa marah, ketika rasa marah yang timbul di kalangan orang ramai. Apa maksud ni? Jadi kita tengok hadis ni. Dalam bab ini, hadis marfu' haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ahda rajulun min bani fazarah lin nabiy sallallahu alaihi wasallam naqah fa'awwadahu fatasakhatahu fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar yaqulu yahdi ahaduhum wa u'awwiduhu biqadari ma 'indi thumma yaskhatuhu wa imullah la aqbalu ba'da 'ami hadha min al-arab hadiyah illa min qurasyin aw ansariyyin aw thaqafiyyin aw dausiyyin. Baik, hadis ini adalah hadis yang marfu', hadis yang marfu', dan ulama telah menyebut hadis ini sebagai hadis yang isnaduhu sahih. Wallahu a'lam. Disebutkan ini isnaduhu bukan disebutkan di sini sahih li ghairihi. Hadis ini
sahih li ghairihi. Jadi hadis ini menyebutkan kepada kita bahwasanya daripada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang seorang lelaki daripada Bani Fazarah telah menghadiahkan seorang lelaki daripada Bani Fazarah telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor unta. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiahnya. Namun lelaki itu dia berasa marah kerana dia mengharapkan balasan yang lebih daripada yang diberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di atas mimbar. Nabi berucap di atas mimbar ketika itu. Sahabat Nabi dengar. Yang mana Nabi SAW berkata di atas mimbar, Nabi kata apa? Nabi kata, salah seorang daripada mereka memberi hadiah. Salah seorang daripada mereka telah memberi hadiah kepada aku. Ada orang telah bagi hadiah dekat aku. Lalu aku pun membalas hadiahnya. Nabi kata, lalu aku balaslah hadiah tu dengan kadar yang aku mampu berikan kepadanya. Kadar hadiah yang Nabi mampu bagi hadiah sekadar yang Nabi mampu. Maksudnya hadiah itu taklah sehebat hadiah seekor unta yang Nabi bagi yang diberikan kepada Nabi oleh hamba Allah itu. Yang mana Nabi SAW telah membalas hadiah menurut kadar yang dia mampu. Namun kemudian ketika itu lelaki itu marah kepada Nabi SAW sebab dia nak hadiah yang lebih hebat. Lalu Nabi kata, demi Allah, aku tidak akan menerima lagi hadiah selepas tahun ini daripada orang Arab. Daripada orang Arab ini, kecuali daripada orang Quraisy atau orang Ansar atau Bani Saqif atau Bani Daus. Nampak itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang itu memberi hadiah kepadanya, dia balas hadiah tersebut. Tetapi balasan hadiah itu taklah sehebat daripada hadiah yang diberikan oleh hamba Allah tadi. Nabi bagi sekadar yang dia mampu. Jadi kita tidak boleh ada sikap kalau bagi hadiah dekat orang, kita ungkit dan kita nak hadiah yang lebih hebat lagi untuk orang tu bagi kepada kita sebagai balasan. Sikap ini tidak boleh ada dalam diri kita. Kerana itu adalah akhlak yang cukup hodoh, yang cukup tidak elok. Dan kita sebagai umat Nabi SAW tidak boleh seperti itu, ataupun berakhlak seperti mana akhlak yang seperti itu. Kalau kita bagi hadiah dekat orang, hadiah yang hebat, kita jangan berniat untuk dia balas semula hadiah itu dengan lebih hebat lagi, ataupun kita berniat supaya dia balas hadiah kepada kita. Jangan. Kita memberi hadiah dan kita berniat untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mengamalkan apa yang Nabi suruh, supaya kita ni memberi hadiah kepada sesama kita yang beriman, insyaAllah. Jadi pengajaran daripada hadis ini yang pertama, hendaklah seseorang yang menerima hadiah daripada orang-orang yang lain yang memiliki sifat dermawan. Maksudnya kita ni kalau kita terima hadiah, kita tahu dia ni seorang yang dermawan. Jadi kita rasa sonok menerima hadiah daripadanya, kerana kita tahu dia tidak akan ungkit kembali pemberiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini memberi pengajaran kepada kita, hendaklah seseorang tidak menerima hadiah daripada seseorang yang mempunyai maksud supaya dia memperolehi balasan yang lebih banyak daripada hadiah yang dia berikan. Ini bahaya. Kalau ada orang yang panggil macam tu, jadi kita ni tak sepatutnya mengelakkan diri supaya tidak menerima hadiah daripadanya. Kemungkinan hadiahnya itu berupa bentuk rasuah. Apabila aku bagi sesuatu hadiah yang mahal, yang bernilai ini, maka balasannya engkau akan luluskan sesuatu yang aku nak, berdasarkan pangkat, kedudukan, kuasa yang hang ada, kuasa yang kamu ada. Maka itu disebut sebagai rasuah. Memberi hadiah dan dia nak balasan itu dibalas dengan kehendak dia untuk dia dapatkan sesuatu daripada kawan tu. Jadi ini tak boleh.
Tak boleh jadikan hadiah itu sebagai bentuk rasuah. Itu tak boleh, itu haram di dalam agama Islam. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan keutamaan secara khusus kepada orang-orang disebutkan dalam hadis ini, kerana Nabi SAW suka menerima hadiah daripada mereka. Nabi kata, aku ini tidak akan menerima lagi hadiah daripada orang Arab ini, yang hadiah kepada Nabi, kemudian Nabi balas hadiah dia ungkit pula Nabi bagi hadiah yang tak standing dengan hak dia bagi. Nabi kata, aku suka kalau tahun pulak ni aku dapat hadiah daripada kaum Quraisy, daripada golongan Ansar, daripada golongan puak As-Saqafi ataupun puak Dausi. Jadi Nabi SAW telah menyebut dalam hadis ini dia suka menerima hadiah daripada mereka itu, daripada puak-puak tadi. Kerana sifat puak-puak tadi ataupun kaum-kaum yang disebut tadi oleh Nabi SAW, ketika mana mereka memberi hadiah, mereka ada sifat yang baik dalam diri mereka. Jadi perkara ini kerana Nabi SAW mengetahui bahawa mereka memiliki sifat dermawan. Sifat dermawan, bagi dia tak ungkit. Jadi keinginan yang tinggi yang ada dalam diri Nabi untuk mendapat hadiah daripada mereka, yang mana mereka ini juga mempunyai keinginan yang sangat tinggi dan tidak mengharapkan ganti daripada sesiapa yang mereka berikan hadiah. Ini sifat akhlak yang terpuji yang ada dalam diri kaum yang tersebut. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita hendaklah mengambil pengajaran daripada mereka. Di dalam bab memberi hadiah ini, kita dah masuk dua hadis dan satu athar. Dan bab ini telah selesai. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia memasukkan juga babul haya'. Babul haya' iaitu bab yang berkaitan dengan malu. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, malu itu adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Jadi kita kena ada sifat malu dalam diri kita. Jadi dalam babul haya', iaitu bab pada menyatakan sifat malu, hadis marfu', hadis yang marfu', mana hadis ini adalah sahih dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Dan hadis ini, haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur an Rib'i ibn Hirash qala haddatsana Abu Mas'ud Uqbah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jadi hadis yang ke-597 ini hadis yang sahih. Hadis ini daripada Abu Musa. Hadis ini daripada Abu Mas'ud. Hadis ini daripada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara ungkapan yang masyhur, yang terkenal, yang diketahui oleh manusia daripada ungkapan kenabian, yakni daripada kata-kata Nabi yang terdahulu, ialah jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu ingini. Hadis ini orang kata apa, Nabi bersabda terus kepada poin dia. Idza lam tastahyi fasda' ma syi'ta. Kalau hampa tak malu, hampa buatlah apa yang hampa nak. Kalau hampa tak malu, hampa buatlah apa yang hampa nak. Ini maksud daripada Nabi SAW. Jadi cerita malu ni kalau kita tengok di zaman yang kita hidup sekarang ini, ramai orang yang dah hilang sifat malu dalam dirinya. Yang mana kalau kita tengok dalam media-media sosial, ramai orang yang dah tak malu dah untuk mendedahkan aurat.
untuk memperlihatkan auratnya kepada seluruh dunia. Dia memperlihatkan auratnya. Dia menunjukkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi dah tidak ada sifat malu dalam dirinya. Jadi dalam hadis ini, yang pertama ulama kata, hadis ini membesarkan, mengagungkan sifat malu ataupun rasa malu. Nabi suruh kita ni ada sifat malu di dalam diri kita. Jangan hilang sifat malu dan kita membuat sesuatu yang menjatuhkan maruah diri kita. Yang kedua, dikatakan di sini dalam hadis ini, sesungguhnya perintah di sini membawa maksud berita, perkhabaran. Maksudnya orang yang tidak merasa malu pasti akan melakukan setiap apa yang diingininya. Ini orang yang tidak ada sifat malu. Di zaman kita ni orang kata apa, maklumat video di hujung jari saja. Tekan keluar video rakaman yang menunjukkan sesuatu yang kita lakukan secara online ataupun offline, secara online, secara langsung ataupun secara rakaman. Jadi kalau kita tengok di akhir zaman ni, di zaman yang kita anggap sebagai berteknologi moden, banyak aplikasi yang menyebabkan seseorang itu hilang rasa malu. Dia sanggup menggadaikan tubuh badannya dengan cara dia menunjukkan auratnya kepada orang lain melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Dia tak tahu dah kata bahawasanya perbuatannya itu adalah haram, mendedahkan auratnya di hadapan manusia. Terutamanya minta maaf saya sebut kaum wanita. Majoriti yang ramai yang menggunakan aplikasi tersebut adalah kaum wanita. Yang ni yang merisaukan kita, menyakitkan hati kita dan pandangan mata kita sebagai seorang Islam. Yang terlibat itu juga ramai di kalangan wanita-wanita Islam. Jadi nasihat kepada diri saya dan muslimat yang di luar sana, hendaklah kita ada sifat malu dalam diri kita. Jangan kita terlibat dengan sesuatu yang boleh membawa diri kita ni hilang dah rasa malu dan kita tidak ada lagi maruah diri. Jadi ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW sentiasa ada muhasabah diri, menilai diri, merasa insaf terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan disebutkan lagi oleh Nabi SAW dalam hadis yang seterusnya. Hadis di sini hadis yang sahih juga. Hadis ini daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un syu'bah afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Jadi malu itu adalah cabang daripada cabang-cabang iman. Seperti yang saya beritahu tadi, maka orang yang hilang malu ni dia macam hilang ataupun macam kurang imannya. Seperti mana Nabi sebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, iman itu memiliki lebih daripada 60 atau lebih daripada 70 cabang iman. Di cabang iman yang paling utama sekali, ialah kalimatut thayyibah, iaitu la ilaha illallah. Iaitu cabang iman yang paling utama sekali ialah kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling rendah sekali ialah membuang sesuatu yang boleh menyakitkan orang ramai yang ada di jalan. Membuang sesuatu yang boleh menyakitkan orang ramai yang ada di jalan-jalan, seperti duri di jalan, kaca, paku dan sebagainya. Dan sifat malu itu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Jadi kita kena insaf, kita kena muhasabah diri. Aku ini adakah masih ada dalam diri aku ni salah satu cabang daripada cabang-cabang iman yang paling rendah itu, iaitu sifat malu. Orang Melayu kata malu kena pada tempatnya.
Ni malu tak kena pada tempat, tak boleh lah. Malu dalam menyampaikan ilmu tu tak boleh. Ilmu kita kena sampaikan, tidak boleh ada perasaan malu. Malu kena pada tempatnya. Malu dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang Allah haramkan, mendedahkan aurat kepada orang, secara online, secara offline yang saya bagi tahu tadi, itu adalah malu yang disuruh oleh Islam. Dan kita ni haram hukumnya kita mendedahkan aurat kita kepada orang lain. Jadi bab mendedahkan aurat ni cukup banyak berlaku di dalam laman sosial, seperti mana yang kita ketahui yang ada di dalam smartphone kita. Jadi ada orang menyalahgunakan laman sosial, sedangkan laman sosial itu kita boleh gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita boleh gunakan laman sosial untuk kita berdakwah. Kalau kita tak pandai berdakwah, kita share dakwah yang ada di dalam laman sosial. Kita share kepada kawan-kawan kita, kita share dalam grup WhatsApp, supaya dia boleh juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Dia boleh mendapat ilmu daripada apa yang Allah firmankan dan daripada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Itu guna laman sosial untuk kita yang mengaku Muslim, mukmin yang mengaku beriman. Seorang Muslim yang mengaku beriman, dia tak buat kerja-kerja yang lara, yang buang masa. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita kena tanamkan sifat malu dalam diri kita, kerana dia adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Jadi daripada hadis yang kita baca ini, ulama menyebut syarahnya sedikit saja yang saya akan bawa, kerana masa pun amat mencemburi kita. Jadi maksud hadis ini, ulama menyebut yang pertama, hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawasanya cabang iman yang paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid. Tauhid. Jadi tauhid lawannya syirik. Jadi orang yang mentauhidkan Allah tidak akan terlibat dengan kesyirikan. Yang kedua, hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawasanya cabang iman yang paling rendah sekali adalah membuang sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan. Tak semestinya duri saja. Bukannya duri saja, ataupun kaca paku. Ada batu yang menghalang jalan orang, ada dahan pokok yang jatuh yang menghalang jalan orang, pokok tumbang ke, ataupun ada lopok lubang ke, kalau tayar masuk, tayar boleh pecah, kita pergi kambuh lubang tu. Itu semua adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Dan kita yang melakukan perkara tersebut, maka diberi ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, hadis ini memberi peringatan kepada kita bahawa malu termasuk salah satu cabang iman. Walaupun rasa malu tersebut merupakan sifat fitrah yang ada dalam diri kita manusia. Malu ni sifat fitrah yang ada dalam diri kita manusia. Dia juga termasuk dalam salah satu cabang-cabang iman yang peringkat rendah sekali. Jadi kadang-kadang rasa malu ni merupakan sifat fitrah yang ada dalam diri manusia, dan juga dia juga adalah hasil usaha seseorang supaya dia berasa malu. Dia berasa malu. Kita kena berusaha supaya ada sifat malu dalam diri kita. Dan sifat malu ini adalah sifat yang terpuji menurut syarak, menurut syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita yang ikut kuliah ini, apa yang dapat saya sampaikan sekadar yang saya mampu, mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat daripadanya. Yang mana saya gabungkan dua bab di sini menurut apa yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang saya bawa tadi, iaitu bab yang pertama, bab pada menyatakan menerima hadiah, memberi hadiah dan menerima hadiah, seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bab yang kedua saya bawa tadi adalah bab yang berkaitan dengan iaitu bab pada menyatakan sifat malu. Jadi kita sebagai seorang yang mengaku beriman, Muslim yang ada maruah diri, kita kena ada sifat malu. Mudah-mudahan dalam dua tajuk yang saya bawa tadi, dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi jika saya tersilap penyampaian, tersilap tutur kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.